Macam Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, ay ba'dama taqaddama, fa inna al-ishtighala bil 'ilmi. amma ba'du ay ba'da ma taqaddama. Perbahasan tentang amma ba'du adalah perbahasan yang ma'ruf. Maulana Musa Ar-Ruhani Al-Bazi menulis tentang perbahasan i'rab amma ba'du ini dalam kitabnya An-Najmus Sa'du. Boleh lihat perbahasan yang begitu panjang lebar. Allahu Akbar. Seterusnya, Fa inna al-ishtighala bil 'ilmi al-ma'qul syar'an as-sadiq bil fiqh wal hadis wat ini tafsir. kadang-kadang disebut wa ba'du. Jadi wa ba'du, waw itu adalah ganti kepada amma. Amma adalah ganti kepada mahma yakun min syai'in ba'd. Maka dipanggil waw itu adalah, kalau disebut wa ba'du, waw itu dipanggil naibah kepada naibah. Faham? Waw naib kepada amma, amma naib kepada mahma yakun. InsyaAllah. Amma ba'du ay ba'da ma taqaddama. Ma taqaddama tu apa? Al-basmalah wal hamdalah wasyahadatain. Faham? Ataupun wat tasyahhud. Ma taqaddama min al-basmalati wal hamdalati wa at-tasyahhud. Seterusnya, فإن الاشتغال بالعلم المأخوذ شرعا الصادق بالفقه والحديث والتفسير من أفضل الطاعات لأنها مفروضة ومندوبة والمفروض أفضل من المندوب والاشتغال بالعلم منه لأنه فرض كفاية وفي حديث حسنه الترمذي فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. Sesungguhnya menyebutkan diri dengan fa inna. Jadi fa ini adalah huruf yang lazim kena ada pada jawab amma. Di dalam jawab amma maka mesti ada fa. Faham? Fa innal istighal, maka sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu. Al-ilm, walaupun dalam matan itu disebut al-ilm, alif lam adalah alif lam lil ahdi, al-ahdi dhihni, ilmu yang tertentu. Faham? Bukan ilmu dengan makna maklumat secara umum. Seperti mana kamu belajar apa ayat dia? Apa ayat dia? Al-Ma'ad. Lupa dah. Dalam kita nahwu dia bagi contoh apa? Alif lam. Sesungguhnya semua Allah cipta daripada air. Apa ayat dia? Waja'alna waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kan? Jadi bila disebut ilmu, adalah ilmu yang ma'hud, yang diketahui segi syarak. Dan itulah juga yang dimaksudkan dengan ilmu bila disebutlah hadis. Sebarang kelebihan ilmu, maka yang dimaksudkan adalah ilmu syarak, bukanlah ilmu dengan makna maklumat ataupun pengetahuan secara umum. Duduk. Apa dia? yang termasuk dengan ilmu fiqh, hadis dan tafsir. Yang sadiq, maksudnya perkataan al-ilmu itu yang bertepatan dengan fiqh, hadis, tafsir. Min Daripada sebaik-baik ketaatan. sebaik-baik ketaatan. Seterusnya, Kerana bahawasanya ketaatan itu adalah perkara yang difardukan dan disunatkan.
Dan perkara yang fardu adalah lebih afdal daripada perkara sunat. Kerana ketaatan ni ada fardu, ada sunat. Dan yang fardu lebih afdal daripada yang sunat. Dan menyibukkan diri dengan ilmu minhu, termasuk daripada yang sunat. Dia buat qadiyah syakal. Faham? Ketaatan itu ada fardu, ada sunat. Yang paling afdal antara fardu dan sunat adalah fardu. Dan ilmu itu adalah termasuk yang fardu. Faham? Maka natijah dia, natijah apa? Menyibukkan diri dengan ilmu itu adalah min afdal ta'at. Li'annahu ay li'anna al-istighala, sesungguhnya kerana sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu adalah fardu kifayah. Dan pada satu hadis yang telah menghasankannya oleh Imam Tirmizi, sebaik-baik orang alim yang terbaik, kelebihan orang yang berilmu ke atas orang abid adalah seperti kelebihanku ke atas orang yang terendah dalam kalangan kamu. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqati. Dan termasuk daripada sebaik-baik barang yang diinfakkan padanya akan masa-masa yang berharga. Wa min aula ma unfiqat fihi nafaisul awqati wa huwa al-ibadatu. Dan termasuk daripada sebaik-baik sesuatu yang diinfakkan padanya akan masa-masa yang berharga, dan dia adalah ibadah. Syabbaha syughlal awqati biha bisulfil mali fi wujuhil khairi al-musamma bil infaqi. Wasful awqati bin nafasati li'annahu la yumkinu ta'widu ma yafutu minha bila ibadata. Data Badatin Bila ibadatin. Wa adhafa ilaiha sifataha bis-sajai. Wa qad yuqalu huwa min idafatin a'ammi ila al-akhassi kamasjidil jami'i. Wa la yasihu adfu awla ala min afdali litanafi bainahuma ala hadha taqdim. Dan musannif mentasbihkan kesibukan waktu-waktu dengan ibadah, dengan maka di sini syarih nak menerangkan daripada segi isti'arah yang telah berlaku. Faham? Perbuatan gunakan masa. Perbuatan gunakan masa dalam perkara kebaikan telah dipinjam perkataan apa? Dengan perkataan infak. Faham? Gunakan masa, sibukkan diri, gunakan masa untuk ilmu, telah dipinjam perkataan infak. Infak ni asal makna dia adalah apa? Membelanjakan harta untuk perkara kebaikan. Faham? Maka telah dipinjam kata infak ini merujuk bagi perbuatan menggunakan masa pada ilmu. Faham? Maka dia sama daripada segi kebaikan lah. Faham? Daripada segi kebaikan. Jadi belanjakan harta untuk kebaikan dipanggil infak. Maka belanjakan masa untuk kebaikan pun dipanggil infak. Kemudian dan mensifatkan waktu-waktu dengan nafasah, ini perkara yang berharga. Kerana bahawasanya tidaklah mungkin akan dapat diganti sesuatu yang terluput daripada masa-masa tersebut tanpa sebarang ibadah. Dan musannif rahimahullah ta'ala mengidafatkan kepadanya al-awqat mengidafatkan awqat
dengan sifatnya, yakni nafasah adalah semata-mata untuk meraihkan saja. Jadi sekarang ni dia nak terangkan asalnya nafais ni adalah sifat kepada waktu. Maksudnya sebab tu kita terjemahan waktu-waktu yang berharga. Tetapi sifat didatangkan dulu, kemudian baru datang mausuf. Okey, ini dipanggil idhafatus sifati ilal mausuf. Sepatutnya sifat datang kemudian, barulah datang datang mausuf dulu, kemudian baru sifat. Maka apakah wajah mendatangkan sifat dulu baru mausuf? Ilah yang diberikan di sini segi balaghahnya lis sajak. Faham? Sajak kat mana? Kat belakang tu lah. Sebelum ni kan min afdalit ta'at. Nak bagi dia sama hujung perkataan tu. At juga alif ta hujungnya, maka nafaisul awqat. Sebab kalau diterbalikkan, dibuat datang mausuf dulu, dia tak dapatlah sajak tadi tu. Dia akan jadi ayat dia wa aula ma unfiqat fihi al awqat ram al awqat an nafisah. Faham tak? Dia tak dapatlah meraihkan sajak itu. Dan kadang-kadang boleh juga dikatakan dia adalah termasuk daripada mengidafatkan sesuatu perkara yang umum kepada yang khusus. Seperti contoh masjid jami'. Ataupun idafat ini kita panggil idafat al-a'am ila al-akhas. Apa maksud dia? Nafais, benda-benda berharga ni banyak, umum. Batu berharga, logam berharga, itu yang dimaksudkan umum. Kemudian dia telah ditaksiskan daripada banyak-banyak berharga, yang dimaksudkan di sini waktu yang berharga. Itu yang dimaksudkan idafat a'am ilal akhas. Ada juga ulama mentafsirkan idafat di sini idafat bayaniyah. So kalau idafat bayaniyah kita akan terjemahkan dan seaula-aula barang yang diinfakkan padanya perkara-perkara yang berharga, yakni waktu. Faham? Yakni waktu. Ini kalau kita terjemahkan macam tu, maksudnya idafat dia itu bayaniyah. Diinfakkan perkara-perkara yang berharga. Apa dia perkara berharga? Yakni waktu. Itu idafat bayaniyah. Dan tidak sah oleh mengatofkan lafaz aula ke atas lafaz min afdali, kerana akan berlaku tanafi di antara kedua-duanya di atas takdir ini. Ini pandangan Imam Mahalli dan sebahagian syurah. Imam Ibn Hajar dalam Tuhfah ada memberi pandangan yang lain. Tapi kita faham dulu apa yang dimaksudkan oleh Imam Mahalli. Wa aula. Jadi aula ni dia ada dua ihtimal untuk kita ataf. Satu, dia ataf wa aula ma unfiqa ni, dia ataf kepada min afdali. Maksudnya mahal tu. Faham? Dia ataf kepada mahal min afdali. Kalau diatafkan kepada mahal min afdali, maka takdir kalam dia macam ni. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu adalah sebahagian daripada perkara taat yang paling afdal. Dan jadi bila huruf ataf kita belajar, dia akan mengulangkan balik amil sebelumnya. Kita ulang lagi sekali. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu, kalau diatafkan kepada min, maka dia akan terjemah sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu adalah perkara yang paling aula. Faham? Tetapi di sini syarih tidak atafkan kepada min, tapi atafkan kepada afdal. Faham tak? So bila diatafkan kepada afdal, dia punya terjemahannya sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu adalah sebahagian daripada seafdal-afdal ketaatan dan sebahagian daripada seaula-aula. Faham? Kita ulang balik min kat situ. Sebab dipanggil al-atfu fi niyati takraril amil. Dalam nahwu sebut apa?
dalam ataf itu dia ada niat mengulang balik amil. Amil apa? Min lah. Oleh kerana dia ataf kepada afdal, amil dia min. Faham? Maknanya aula itu dia adalah ditakdirkan majrur. Faham? Dia takdirnya baca majrur. Sebab ma'tuf 'alal afdal. Afdal majrur, ma'tuf 'alal majrur, majrur. Kalau kita baca dia merupakan ataf kepada mahal bin, maka dia baca marfu'. Faham? Cuma baris tak nampak lah sebab dia adalah isim apa? Maksur. Faham tak? Jadi kalau ataf kepada min, maka takdir dia dhammah. Kalau ataf kepada afdal, maka apa? Atau nasab marfu'. Marfu' lah. Khabar kepada in. Kenapa tak boleh? Jadi dalam nahu ni, segi ihtimal nahu boleh, tapi i'rab yang betul apabila dilihat pula pada makna. Faham? Maka kata syarah, kalau kita atafkan kepada min afdal, dia akan jadi tanaqud ataupun tanafi. Okey, tanafi macam mana? Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu adalah sebahagian daripada perkara taat yang paling afdal, dan dia merupakan perkara yang paling utama dibelanjakan. Itu tanaqud tu. Faham? Bila menyibukkan diri adalah sebahagian daripada perkara taat yang afdal, sebahagian. Maknanya di sana ada juga perkara yang afdal. So bila dia sebahagian perkara yang afdal, maka memelanjakan waktu untuk dia juga sebahagianlah perkara yang ulang, bukan seafdal. Faham? Kalau tak jadi tanaqud. Nampak tak ada tanaqud dia? Pada perenggan yang pertama, dia adalah sebahagian perkara yang afdal. So bila dia sebahagian, sepatutnya dia juga sebahagian perkara yang aula dibelanjakan masa padanya, bukan yang paling aula. Jadi itu yang disyarahkan oleh sebagian syarah, dengan memaknakan min pada jumlah yang pertama itu sebagai min bayaniyah, min tabi'idiyah. Min tabi'idiyah. Ada juga yang telah memaknakan min itu sebagai min zaidah. Maka dia akan jadi sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu adalah seafdal-afdal. Seafdal-afdal. Min itu zaidah. Jadi kalau min itu zaidah, maka tak ada masalah lah. Faham? Untuk kita atafkan. Untuk kita atafkan seperti itu. Panjang. Ibn Hajar syarahkan perkataan ni dari segi makna panjang. Kerana Ibn Hajar kata kalau min itu tabi'idiyah pun tak ada masalah, tak ada tanafi. Kerana apa? Apabila sesuatu itu sebahagian daripada perkara yang afdal, tidak menafikan dia itu paling afdal. Faham? Tak? Contohnya kita kata Nabi Muhammad SAW, Jibril adalah antara malaikat yang afdal. Faham? Ayat dia contoh lah. Ayat ini tidak menafikan bahawasanya dia paling afdal. Faham? Contohnya satu orang tu sebut Jibril adalah malaikat yang paling afdal, kemudian dikeluarkan nyataan yang lain, Jibril adalah malaikat yang paling afdal. Sesuatu itu termasuk daripada sesuatu yang afdal, tidak menafikan dia itu paling afdal. Faham tak? Maka atas taujih itu, nak mengatafkan aula kepada min afdal itu pun tidak ada masalah. Faham? Okey. Kemudian diterangkanlah apakah wajah bahawasanya menuntut ilmu itu benda yang afdal. Sebab apa? Amal, ilmu datang sebelum amal. Faham?
Sesuatu yang menjadi wasilah kepada benda fardu, maka hukumnya fardu. Sesuatu yang menjadi wasilah kepada benda yang fardu kifayah, jadi fardu kifayah. Faham? Jadi sebahagian daripada menuntut ilmu itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain. Cuma syarah dia telah sebut fardu kifayah tu iktibar kepada menyibukkan diri dengan ilmu. So maknanya orang itu khususkan masa dia untuk menuntut ilmu je. Jadi ilmu yang seperti ini adalah ilmu fardu kifayah lah. Faham tak? Ilmu fardu ain dia tak perlu sibukkan semua masa dia untuknya. Sebab fardu ain ni yang kamu sedang buat ni fardu kifayah. Maka panjang lebar lah dalam Tuhfah. Hajar sebut segala fadilat yang dijanjikan bagi orang yang menuntut ilmu adalah dengan syarat. Dengan syarat dia menuntut ilmu itu dengan ikhlas, tidak menciptakan perkara dunia, dan dia susuli dengan amal, maka barulah dia layak memperolehi kelebihan-kelebihan dijanjikan kepada penuntut ilmu dengan ikhlas, bukan kerana aradan minad dunia. Seterusnya, kemudian dia ada satu lagi perkara yang dibahaskan. Habis dah waktu. Betul lah dia waktu 55. Nafaisul awqat. Nafais ni dia jamak kepada nafisah. Faham? Dia jamak kepada apa? Nafisah. Maksudnya apa? Maksudnya mufrad dia tu muannas. Faham? Waktu ni muzakkar. Waktu ni adalah muzakkar. Maka sepatutnya apa? Sepatutnya sifat yang diidhafatkan kepada awqat ni bukan nafisah, yang mufradnya nafisah. Jadi macam mana nak taujihkan? Maka dalam nahwu ni dia ada satu cara untuk taujihkan. Al-awqat memang muzakkar, tetapi al-awqat muzakkar atas takdir makna sa'at. Faham? Sa'at ni muannas. Maka bila ditakdirkan dengan makna muannas, maka bolehlah dia diidhafatkan kepadanya sifat yang muannas juga. Seterusnya, qad aksara ashabuna rahimahullah min at-tasnifi min al-mabsuqati wal mukhtasarati. Dan sesungguhnya kebanyakan daripada ulama kita rahimahullah ta'ala banyak terlibat dalam pengarangan kitab-kitab yang macam mana terjemah? Anda terjemah macam mana? Waqad aksara. Dan sesungguhnya kebanyakan ulama-ulama kita, kebanyakan aksara fa'il wa aksaru. Dan sesungguhnya telah banyak oleh ulama-ulama kita rahimahullah ta'ala terlibat dalam pengarangan kitab-kitab yang berbentuk pertengahan dan ringkasan-ringkasan di dalam bidang fiqh. Terjemah lafzi, terjemah muhawarah. Terjemah lafzi. Sekali lagi. Dan sesungguhnya menjadi banyak oleh menjadi banyak pula. Menjadi banyak. Menjadi banyak. Tu kasuru, faham? Menjadi banyak. Banyak. Memperbanyakkan. Banyak melakukan. Faham? Aksara ni contohnya aksara minal kalam. Dia ni banyak bercakap. Mukthir dia panggil. Al-muksirin fil riwayah. Para perawi yang banyak meriwayatkan hadis. Kamu akan belajar nanti senarai nama sahabat minal muksirin. Lawan muksir muqil. Faham? Fa minal muksirin wa minal muqil. Mempersedikit maknanya buat dengan sedikit muqil. Buat banyak muksir. Faham? Atau mustakthir.
Sesungguhnya telah banyak, oleh ulama, telah memperbanyak, lafzi ni, telah memperbanyak oleh ulama-ulama kita rahimahumullah daripada pengarangan kitab-kitab minat tasnif minal mabsutati wal mukhtasarat. Jadi min tu zaidah, dia memadai aksara at-tasnifah, kemudian diletak min. Sesungguhnya telah memperbanyak oleh ulama-ulama kita rahimahumullah akan penulisan, pengarangan. Kemudian daripada kitab-kitab yang panjang dan kitab-kitab yang ringkas. Minal mabsutat, dia adalah sifat kepada mausuf. Sebab itu ada kitab kat situ. Al-mabsutat ay al-muallafat al-mabsutat, al-muallafat al-mukhtasarat. Faham? Fil fiqh. والصحبة هنا الاجتماع في اتباع الإمام المجتهد فيما يراه من الأحكام مجازا عن الاجتماع في العشرة. Isyrah tu muasyarat daripada isyrah. Isyrah tu maksudnya perhubungan. Jadi ulama Syafi'i akan kita guna perkataan ashabuna. Kenapa ulama Syafi'i digunakan perkataan ashab? Ashab ni asal maknanya suhbah. Dari sudut mana ditashbihkan dengan suhbah? Dari segi inilah, berkumpul pada mengikut seorang imam mujtahid pada perkara yang berpandangan ia akan dia daripada hukum akam. Maknanya bila kita sama-sama dalam satu kumpulan ikut satu orang imam pada perkara ijtihad dia, maka kita ni dipanggil suhbah. Faham? Kita berkumpul dengan dia dari segi apa? Dari segi ikut apa yang dia berpandangan. Maka ashabuna ni panjang cerita dia. Faham? Kalau nak ringkaskan, ashabuna ni maksudnya asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah maksudnya ulama Syafi'i. Jadi ulama Syafi'i dia ada dua lah. Dia dua je. Pertama, alladzina ya'khuduna 'ani Syafi'i mubasharatan walladzina ya'khuduna 'anhu biwasithah. Itulah khulasah kepada ulama Syafi'i. Sama ada belajar langsung daripada Imam Syafi'i ataupun belajar dengan wasitah. Wasitah 1, wasitah 2, 10 wasitah, itu semua dengan wasitah. Faham? Maka mengenali ulama Syafi'i adalah satu fan, sehingga dikarang kitab-kitab yang berjudul Tabaqat Syafi'iyah. Faham? Menjadi tanggungjawab kita untuk mengenali mereka. Wallahu a'lam bishawab.